kongsikan sekali lagi, penaja utama untuk jelajah JUSME 2023 ialah Unify Business. Promosikan perniagaan dan produk anda dengan penyelesaian pemasaran digital Unify Business. Buat dulu, bayar kemudian, tarik pelanggan macam magnet, ada khidmat pakar pemasaran digital. Dan rakan strategik Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP, rakan penyampai Astro Radio dan penyedia lokasi Air Mall Bukit Mertajam, Pening. Dan penaja kenderaan yang membawa kami ke utara kali ini iaitu edaran automobil nasional Berhad Ion Berhad yang merupakan pengedar untuk Audi dan Volkswagen di samping rangkaian pengedar terbesar untuk Proton dan Mitsubishi di Malaysia. Oleh itu, warga Pulau Pinang kunjungi cawangan Proton Ion Juru, Proton Ion Jalan Maklum dan Mitsubishi Ion Automat Bayan Lepas bagi memiliki kenderaan idaman anda. Dan bukan itu sahaja, Ion juga menyediakan perkhidmatan sewa kenderaan melalui Avis Car Rental yang beroperasi di lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Okey, itu adalah penaja-penaja kami. Jadi tanpa membuang masa, untuk sesi seterusnya, saya ingin menjemput Kelvin Shaman, Head of Digital Marketing Unify Business ke atas pentas dan juga Tineshwara Rao, Eksekutif Jualan di Surya Pest Control. Sedia berhad, dipersilakan. Baik, ini merupakan sesi yang lazim kita lakukan setiap kali JUSME 2023. Pastinya ini merupakan segmen penaja utama dan mesej yang jelas iaitu mendigitalkan bisnes. Kita berdepan dengan bermacam-macam cabaran dunia. COVID-19 satu hal dan ketika ini pun kita nampak ada cabaran-cabaran lain yang boleh mengganggu perusahaan itu. Jadi persoalan pertama untuk buka pentas ni kita ajukan dulu kepada Cik Kelvin boleh kongsikan kenapa penting untuk transformasikan perniagaan itu supaya dia jadi digital bukan semata-mata konvensional. Okey, baik kepada pihak organizer. Thank you Astro. So terlebih dahulu saya Kelvin Shaman daripada Unify Business. Alright, so apa sebenarnya saya buat and thanks YB sebab join kita pada hari ini juga. Terima kasih. Itu yang support kita perlukan daripada Penang. Thank you very much. Okay, so just to understand the question here, kenapa pendigitalan ni perlu okay, bagi SME? Okay, so COVID-19 saya rasa kita dah tengok fasa COVID tu semua, kita dah berlalu. Okay, tapi COVID-19 ni dia percepatkan pendigitalan SME. Okey, itu yang kita faham. So konsep pendigitalan ni apa sebenarnya kan? So kita nak faham. Number one, nak tahu, I ada website hari ni, is that considered digital? I ada social media hari ni, is that considered digital? So ramai SME yang tertanya, apa perlu lagi saya buat? Okay, so if you ask me, hari ni kebanyakan bisnes kalau kita tengok dari segi online. Alright, online ni dah berkembang. Okay, the shift yang kita ambil daripada online ni adalah almost 100% punya shift. Semua orang dah pergi pada online. Okay, jadi kepada business-business yang kalau let's say business is still a traditional business, okay, secara tradisi di mana tiada online, saya cuma ada kedai, I nak berharapkan kepada orang yang datang di hadapan kedai saya, maka business tu I rasa tak boleh berkembang. Kita perlu ada digital transformation di mana kita mewar-warkan pasal bisnes kita di alam media sosial ataupun di alam digital. Okey, so bagaimana nak mentransformasi bisnes tu? Itulah kita ada. Kalau sesuatu SME itu menjadikan Unify Business sebagai rakan digital pilihan mereka, kita akan membantu mereka untuk mendigitalkan perniagaan mereka. Number one kita akan buat adalah kita akan buatkan website untuk dia pun boleh. Nombor dua, kita buatkan digital marketing plan untuk mereka. End to end kita buatkan. Mereka tak perlu risau pasal nak buat copywriting, nak buat design, macam mana saya nak buat iklan pasal produk saya. Tak perlu. Bimbingan tu kita akan berikan secara percuma kepada customer tersebut. Okay, that's one. Number two is kita ada lebih 600 pemegang ICDL, which is International Certification in Digital Literacy. Orang-orang kita di-train. Okay, kita train mereka untuk memperolehi dalam bidang digital ni, they have the certification untuk train SME and also memberi tunjuk ajar bagaimana transformation untuk digital ni perlu ada untuk SME ni. Okay, so those are the things yang kita buat. And furthermore, on top of all this ni, I rasa
seseorang SME tu dia perlu ada need to have the motivation untuk pergi online. Alright? Dia tak boleh lah macam I tak tahulah pasal digital ni. Kita dah bagi bimbingan. Kita dah bagi contohnya kita dah pegang tangan dia, kita nak bawa dia berjalan ni. Kalau dia tak berjalan tu susah lah. Alright? So maybe nanti kawan saya juga. So dulu dia customer kita. Lama-lama dah jadi kawan dah. Kan? So maybe beliau boleh bercakap tentang macam mana beliau transformasikan bisnes beliau lah. Alright, so that's all from me. Thank you. Tapi sebelum kita pergi ke Tinesh, kita nak expand more on that. Okay, Macam mungkin apa boleh. yang menghalang ke usahawan-usahawan kita ni untuk beralih kepada digital marketing ataupun pemasaran digital. Apa yang menjadi penghalang dan macam mana kita nak atasi benda ni? Okay, so apa yang menjadi penghalang? Alright, number one, I dah berjumpa dengan ramai customer. Dia customer SME. Mungkin faktor usia can be one of the thing lah. Tapi bukan semua orang. Alright, kemungkinan faktor usia tu dia rasa macam I ni tak aktif kat media sosial. Satu lagi profiling. I tak boleh nak tunjuk muka I. Okay, I takut kalau I salah cakap. PR I tak bagus. So itu adalah salah satu cabaran juga. Nombor a few other cabaran adalah mungkin mereka rasa produk saya tak ready. Apa rasa pandangan orang terhadap produk saya nanti? So benda ni orang kata dia kena understand dulu dia punya USP, unique selling point dia kena very very strong. First of all, SME tu seseorang customer tu dia perlu they need to have that courage ataupun they need to have that confidence. Orang kata kena confident pasal bisnes saya. Nombor dua adalah saya kena yakin produk saya ni memang orang akan beli. Lepas tu saya kena fikir unique selling point ni apa sebenarnya. Bagaimana saya nak positionkan barang saya supaya orang akan nak barang saya. Yang tu dia kena decide dulu. Kalau benda ni tak decide, pasal branding pun tak ada, confident level pun tak ada, unique selling point pun tak ada, susahlah kita nak coach. Tapi kita akan bantu. Kita akan bagi macam mana branding you boleh bertambah baik. Kita akan bagi that solution ataupun that consultation tu kita akan bagi. Nombor dua, kita akan bagi tahu juga di mana area-area yang mereka perlu improve. Sebab ada juga customer yang melanggan package kita. So customer tu kata, okay, saya ada produk, I nak terus menjual. Tapi kita first advice yang kita akan bagi, kita akan tengok dulu the maturity of the product tu dah berapa lama. Contohnya kalau dia baru je cetuskan produk tu semalam, hari ni dah nak menjual, memang taklah orang membeli sebab orang tak kenal pun lagi. So kena ada awareness yang kita buat kepada orang ramai dulu. Awareness tu apa? Kenapa? Kena bagi reason to believe. Kenapa produk ataupun servis you ni bagus. You kena make a testimony dulu. Make people understand, make people believe. I rasa kalau orang dah percaya terhadap you, orang akan start membeli. So ini adalah a few things that I think cabaran-cabaran yang I highlightkan lah. But then again, to clarify, maksud qualify business, bila tawarkan servis tu, does it start with marketing sahaja ataupun memang all the way from building confidence lah, clarity, USP pun akan guide juga sampailah ke peringkat marketing tu? Yes, okay. So kalau let's say seseorang customer tu datang melanggan produk kita kan, so kita takkan bagi tahu, okay, produk ni RM50, produk ni RM100, so benda ni yang cik akan dapat. Bukan. Kita juga akan bagi consultation pada customer, memahami perniagaan dia apa dulu sebenarnya. Produk apa cik yang jalankan, servis apa yang cik jalankan, dah berapa lama cik buat bisnes ya. So kita nak tahu dulu pasal the chronology dulu. Baru kita boleh bagi consultation yang padan dengan business customer tersebut. So that is what we do. That is why I kata kita ada certified consultants around nationwide, bukan dekat Penang je. Okay, Penang, Johor, mana-mana lah. Alright, kita ada orang-orang pakar kita, consultant kita yang akan bagi consultation ni pada customer. Okay. Okay, kita nak pergi ke Tinesh pula. Dah ready dekat situ. Mungkin boleh kongsikan sedikitlah background of Surya Pest Control. Hi. Hello. Dengar? Okay. Surya Pest Control, so everybody don't know what is Surya Pest Control. Actually, we are doing pest control service. Pest control tu apa adalah makhluk perosak. Makhluk perosak macam for example like ananai, lipas, semut, semua kita akan buat service. Okay, and business kita start sejak 1992.
And then kita start dengan satu bilik saja office, which is my father over there. Yeah, and that time we only had 10 customers, which was very, very small. And during that time, our business grow gradually, business dah grow, and then quality service pun kita dah increase, and we make better quality, better. And that time my father already know how to promote our company. I think that time was Yellow Pages. So Yellow Pages, he digitalized in Yellow Pages. So in that time also my parents already know that the importance of digitalizing our company to make everybody knows how to grow our company. For example, yeah. Then sekarang we already moved to a new office and we had more flexible office and kita ada hire staff banyak. And sekarang kita ada serve customer for more than 1,000 customer monthly, and not only in Penang, Kedah, Perlis, Perak, and for all the northern side area, which is we know the importance of digitalizing company in using Unify. Unify Business also help me by giving keywords. Sebelum ni saya yang buat kat Facebook, Instagram semua. Then after that I get to know so much of stress, macam mana nak cari keyword, macam mana nak buat foto. Then after that I attend one event kat Unify, mereka invite, then I join, then I dah suka dengan idea mereka. So I dah tak nak sakit kepala lah. Tak nak sakit kepala macam mana I nak buat. So I just took their package and how our business really grow more than before by helping Unify. Okay, tapi untuk merangkumkan apa yang Tinesh sebut berkenaan dengan DMS, so kita ada satu video daripada Tinesh sendiri memberikan penerangan macam mana DMS yang ditawarkan oleh Unify Business bantu untuk mengembangkan perniagaan Tinesh sendiri. Boleh kita mainkan? Ini 3 cara bagaimana Unify Digital Marketing Solution membantu bisnes saya. Nombor 1, mereka ini ada pakar pemasaran digital tau. Nombor 2, nampak spray ini? Sekali I spray, semua serangga akan mati. Macam tu juga Unify DMS. Sekali I iklan, semua orang tahu bisnes saya. Nombor 3, iklan dulu. Lepas tu baru bayar. RM50 je sebulan, poket pun tak koyak. Berikan tepukan untuk Tinesh dan Surya Pest Control. Jadi sepanjang, I believe this is one of the best decision lah you ambil untuk jadi peserta Unify Business dalam perniagaan Surya Pest Control ni. Tapi kita tak tahu sepanjang perjalanan tu experience dia macam mana. Sangat mudah ke ataupun mungkin you rasa pressure ke, ataupun kita tahu sebab mereka membimbing. Jadi macam mana pengalaman tu? Sebelum Unify Business, dulu I memang pressure. Memang pressure sebab day and night I be thinking macam mana nak buat keyword, macam mana nak attract customer. So what is the next step? So I like, after I approach to Unify Business, memang dah senang dah. What they do, they will promote our company, they will do your poster, your keyword and everything. Even for Google also they will help you, your keywords all. And then what I have to do, I have to just how to close my deals. They find us customer, then we close the deals. Memang senang. So tak payah nak pergi susah-susah nak buat keyword ke, nak pergi personally go talk to customers. Even with the help of Unify Business, everything they just do for me. And you only have to do is just close your sales. Tapi perniagaan secara marketing tu, sebab kita ada push and pull marketing. Untuk Tinesh ni lebih berat kepada promote melalui Google search ke ataupun buat konten juga? Sembuh anak-anak masuk dalam TikTok macam tu ke atau macam mana? Yang TikTok tu I don't buat sekarang. Because I'm waiting for Unify. Sekarang mereka kata nak buat baru punya TikTok. TikTok school I making approach lah sendiri. So my concern for this is to, because sekarang generation Z kan. Generation Z X lah. Z. You all know. X tua sangat. X tua sangat. Kami pun kita Y kan. Okay. Sekarang generation Z. Everybody is with the smartphone. Everybody use Facebook, everybody use Twitter, everybody use Google. So I more to Facebook. Because from Facebook only customers are getting more. And most big companies are using Facebook. So that's why I more to Facebook and Instagram. Mana customer tu bukan orang persendirian je lah. Ada company pun ada juga. Company pun ada juga. Banyak company kita buat juga. Not even company, even government project pun kita dapat. Dari Facebook juga. Dan dari Google juga.
Tumpuan utama, market utama tu memang company lah berbanding dengan pengguna biasa. Market, I Biasanya pelanggan-pelanggan tu biasanya memang janji dapat company. customer juga. Oh, I see. I more to company lah. I see. More to company and housing. Uh-huh, But so far for Unify business yang I pakai, I get more to housing area, more to house. Yeah. Basically apa-apa yang generate sales lah. Yeah. Sebab itu penting nak faham. Sebab nak tahu bila kita menggunakan DMS, kepada siapakah audiens yang DMS akan dekati. So mungkin Kelvin boleh kongsikan juga cara you curate the marketing is based on the business needs ataupun memang ada certain inclination bila sebut tentang consumer dan juga orang yang cuba disasarkan dalam pasaran tersebut. Okay. Secara umumnya, I think if you say DMS kepada seseorang yang tak tahu apa tu DMS is actually digital marketing solution. Alright, digital marketing solution is actually a product yang it's from Unify Business. Alright, this DMS ni adalah kita tumpukan kepada peniaga-peniaga so that kita boleh digitalisasikan perniagaan mereka. Okay, so balik kepada soalan tersebut tadi, macam mana kita curate, okay, the marketing plan. Okay, so apa kita buat? Number one, kita punya strategi juga. The first basic strategy I would say here, kita kena understand customer tu daripada product base ke ataupun customer tu daripada service base. Okay, so kalau let's say tu customer ada produk, so kalau produk tu P lah, service tu S. Alright, so we need to know whether the customer is a P customer ke ataupun S punya customer. Number 2, roughly I rasa ada 3 golongan SMEs. I would rate them A, B, C. Customer dalam rating, kita start daripada C dulu Kalau customer daripada rating C ni adalah golongan customer yang ada business tapi tiada Facebook, tiada Instagram, tiada TikTok, tiada Google, tak buat apa-apa pun pemasaran secara digital. It's a very conventional marketing and traditional marketing. So I would rate them C. So kalau rating B ni, kemungkinan customer ni dia ada Facebook or either one of the social media, dia aktif tapi dia tak ada buat advertisement ke apa, tak ada. Cuma everyday tu dia asyik post je dekat dia punya media sosial. Tapi kalau customer rating A ni adalah customer yang mempunyai media sosial, dia ada website, dia ada bukan website je tapi website yang ada web store punya function di mana ada payment gateway dan sebagainya. Di mana customer tu I bagi rating A sebab dia dah maju dan dia tahu macam mana nak buatkan advertisement untuk menarik pelanggan. Okay, so once kita ada 3 jenis customer yang jumpa kita pun, and the beauty is kita ada solution yang boleh nak tambah baikkan lagi bisnes golongan A, B dan C juga. Okay, starting from golongan C, that's why I said kita ada consultant yang akan memberi bimbingan kepada customer tersebut. Number 1, create your brand dulu. Mungkin dekat you punya kedai tu dah ada brand, tapi bring it to digital. Create lah you punya page, create you punya Insta, create you punya TikTok, create your brand dulu. Okay, so mungkin dalam 3-4 bulan ni buat organic dulu. Jangan terus buat ads dulu. Ambil dulu you punya kawan-kawan, bagi, sebab kita kena bagi tahu kat kawan-kawan, family members, adik, beradik, mak, ayah semua bagi tahu, bagi like dulu. Okay, bagi like dulu kan. Like dulu, share dulu dan sebagainya. It has to start from the root. The root tu adalah di sekeliling saya ni I kena bagi tahu dulu. Jangan duduk dalam bilik seorang-seorang, lepas tu I nak buat ads je. Jangan. You kena keluar, cakap dengan orang pun pasal brand you. At the same time, once orang dah start like, katakan you ada 100 pengikut. So baru kita kena cari advertisement. Alright, contohnya saya buat business dekat Butterworth ataupun hari ni kalau kita dekat Aeon Bukit Mentajam. Alright, so katakan saya ada business dekat Bukit Mentajam kan. So saya nak target base ni dekat mana sebenarnya? Okay, mungkin customer tu kata I nak orang-orang dekat Bukit Mentajam ni tahu pasal bisnes saya dulu. Itu daripada customer sendiri. So kita akan kata okay, itu pilihan yang bagus. Kita akan buat targeting kepada area-area contohnya 10 km radius ataupun 20 km radius ni. Kita akan war-warkan pasal brand new dulu. Okay, contohnya dari segi video ataupun secara grafik. Grafik tu pun tak payah risau. Kita akan buatkan untuk anda. So macam Tiris cakap tadi kan, dulu dia pening dia buat kan.
Lepas tu dah tak ada idea dah. First, okay, customer ni macam ni lah. Dia tahu buat. Sometimes ada customer yang tahu buat. Customer yang mungkin rating B tu kan, dia tahu buat. Tapi lama-lama tak ada idea dah. Habis idea. Next is what dah? Next is what dah? Asyik-asyik promo yang sama aja kan. So, itu yang dia perlukan kita. Kita akan bagi dia some eye opener. Kita akan bagi dia secara analisis. Kita akan buat contohnya competitor analysis, market analysis dan bagi tahu customer tu produk cik contohnya kalau dia jual shampoo. Kita ada juga macam 5 lagi pilihan shampoo. Tengok macam mana dia buat marketing. Tengok harga juga. Jangan cik baru nak up bagi harga RM50. Dekat market dah ada RM20 je contohnya kan. So yang tu pun kita akan bagi advice pada customer. Then the next thing is whether ada website or tak ada website, sebab some customer dia dah okay pakai social media je buat business. That is fine. Dengan adanya TikTok, I rasa TikTok ni dia shoppertainment kan. You tengok entertainment, at the same time you boleh shopping terus. Alright, I know TikTok is here today. Some highlight for TikTok juga. Tapi it's good sebab sambil orang tengok content tersebut, orang dah boleh start beli. Okay, so it is a e-commerce platform and also a entertainment punya platform. Satu lagi adalah kalau customer tu rasa tak ada, I nak wujudkan branding I lagi strong. Okay, you do up a website. Kena ada credibility. Macam Tinesh kata, dia ada project government. Kan? Kalau masuk project government, kena adalah website kan. Kalau tak ada website kan, credibility apa ke Facebook je kan. So credibility tu ada website. Plus lagi kalau ada web store punya function di mana ada payment gateway semua. Kalau produk kalau produk ada web store, ada payment gateway, you boleh masukkan you punya produk jual online terus, lagi baik, lagi best. That solution tu pun kita ada di bawah e-commerce hub kita, di mana kita akan buatkan website untuk pelanggan. So apart from DMS, kita ada e-commerce hub as kita punya web store punya solution pada pelanggan. Okay, one last thing, something to share on DMS juga. DMS ni kita came up with the product ni lepas understanding the market. Kita tahu SME kita ni nak buat iklan. Alright, dia tahu kena buat iklan, kena war-warkan pasal package I, promo I nak target dekat orang-orang di sekitar saya, ataupun ada juga customer yang dia sekarang ni ramai home base. Dia buat dropship, dia ada buat contohnya produk dia boleh hantar secara nationwide pun. So what are they looking for is dia nak war-warkan benda ni nationwide. Okay, boleh. Kita boleh buat targeting nationwide juga. Alright. So that targeting semua kita akan buat untuk customer. At the end kita juga akan bagi contohnya ini adalah platform-platform yang you boleh bagi. Contohnya e-commerce platform. You boleh pakai TikTok, you boleh pakai Shopee, you boleh pakai Lazada. Even Lazada semua is our partner juga. Rakan strategik kita juga. So why we want to bagi tahu all this information to customer so that dia boleh pakai semua ekosistem ni untuk dia buat business. So you boleh beralih daripada traditional business kepada online business. Tapi maksudnya bukannya tutup traditional business. Traditional business pun kena jalan juga. Sebab at the end, we are all humans. We all go out. Kan? Tak bolehlah bergantung fully online saja. Tapi online tu is something that untapped market yang you boleh reach even to global market. Bukan national market je, tapi you can go even global market. So that's all from me. Thank you. Tapi itu lebih kepada push marketing, target audience, sampaikan kepada customer, potential customer yang berada di kawasan-kawasan tertentu. In terms of pulling marketing, macam mana DMS bantu? Alright. So the second category is only services. Services ni adalah sometimes kalau kita push pun orang tak nak. Sebab services ni orang nak bila orang perlukan servis tersebut. Katakanlah kalau atap rumah I bocor hari ni, baru saya akan cari plumber. Betul kan? Kalau atap I tak bocor, tak payahlah I cari plumber. Contohnya I nak renovate rumah, I cari kontraktor. Kan? Kalau I nak buat kitchen cabinet, barulah I pergi cari orang yang buatkan kitchen cabinet. Alright, so these are category of few services. Kalau rambut I panjang, baru I cari barber nak potong. Kalau tak ada rambut langsung, I tak cari barber, betul tak? So these are all service punya kategori. Di mana I think ramai yang ada buat Facebook, tapi Google Ads ni orang sometimes dia kena ada kepakaran tu buat. Okay, the importance of Google Ads, I think at this time pun I nak bagi tips lah untuk business-business yang tak lagi register dekat Google My Business. It's free of charge.
Okay, you can register for Google My Business, listkan your business, letak operation hours you, letak phone number you. On top of that, letaklah you punya promo dan sebagainya. Dan paling important, make sure orang rate you dalam Google. Jangan kedai ada tapi tak ada rating langsung. Rating tu pun kena jaga juga. And make sure ada active rating dekat Facebook. Dekat Google. Alright, so Google kan kita Google business tu, tengok komen. Betul tak? So kalau let's say, just I'm sharing because last weekend I went to Sarawak. I pergi pada satu customer yang terus subscribe DMS tu, kan? Dia restoran lah. Alright, dia ada macam-macam. Dia ada biryani, dia ada rojak memang. So nama restoran tu restoran Kucing. Kucing restoran something. Bukan kucing tau, Kucing punya restoran. So I duduk sembang dengan bos dia lah. Alright, so dia kata okay lah, bisnes macam tu jugalah, tapi ada kalanya orang ramai datang. Tapi ada masa tertentu je orang datang pun. Tapi boleh survive. I tanya dengan owner tu, cik ada buat tak apa Google? Sebab I Google pasal bisnes tu, dia dah ada register. Tapi I tengok review, rating semua, less than 5 orang je rating kedai dia. Dan review orang paling last review adalah setahun lepas. So I cakap dengan dia, cik, I rasa bagi rating dulu. Sebab ramai orang akan tengok rating kedai pun. Kalau 5 star, orang mungkin kedai ni bagus ni, tengok okay memang sedap lah, dia punya recommended dish apa semua tu, pergi buat. And I tell you, dalam 1 minggu, I buka balik dia punya Google ni, dah ada lebih 21 orang yang komen. And dia cakap dengan I apa tahu? Bagus lah, I rasa business I pun I tengok sales meningkat. Tapi I tak tahulah, mungkin perubahan tu dah bersana ke daripada tiba-tiba orang datang ke, I tak tahu. Maybe that is one of the reason. Itu belum mula pun Google. So dia kata, I nak subscribe for digital marketing solution. So terus ambil package, kita punya premium package, di mana dia kata, do for me a Google Ads so that I boleh pull more customer. Alright? So apa kita akan buat adalah, orang customer yang akan memilih sesuatu bisnes tu, macam yang kata, orang akan cari kan, servis tu orang akan cari. Bagaimana orang tu akan cari dekat Google? Kita kena fikir secara customer. Kalau bumbung rumah I rosak, macam mana kita akan search? Tukang bumbung. Paling bumbung dekat. Paling dekat. Ataupun atap rosak. Atap rosak, betul? Baiki cepat, harga murah dan sebagainya. So itu adalah keyword. Senang je buat keyword sebenarnya. You just need to put yourself in people punya shoe dan fikir macam mana orang akan cari kita. Biryani yang sedap near me. Biryani viral. Biryani viral. Itu adalah keyword sebenarnya. So kalau let's say keyword tu kita dah tetapkan dekat Google, kalau orang ada cari pasal benda ni, tolonglah tunjuk bisnes saya. So itu Google akan buat. So Google akan dapat tahu, ada seorang ni tengah tanya pasal biryani ni. Tunjuklah biryani customer ni. And plus kenapa dia akan tunjuk adalah sebab customer ni rating 5 star ni. Itu yang kata. Benda tu pun kena buat, benda ni pun kena buat. Which is the pull marketing punya factor. It's actually a simple je. Cumanya dia kena tahu macam, kalau dia tak tahu macam mana nak buat, just leave it to Unify Business. Kita akan buatkan untuk dia. Nak tambah soalan, tadi ada push dengan pull marketing. Tapi kalau mungkin dia datang dekat Unify Business, saya nak buat self branding. Sebab mungkin bisnes tak ada lagi, mungkin akan datang. Tapi dia nak brand dulu diri tu. Macam kita ada contoh Khairul Amin, dia nak naikkan nama dulu. Mungkin ada solusi daripada Unify Business juga. Okay, dari segi branding lah Dari segi branding, I would say because we have Facebook, we have Google. On top of this, we also have Rev Media. Rev Media ni is a solution, a website. Dalam website, if you have heard about website-website seperti Obulan, Siakap Keli, Harian Metro dan sebagainya lah. All the famous website ni semua. I rasa for them to make their brand to be much more credible, dia kena advertise dekat this kind of website semua. Sebab orang yang pergi sana bukannya untuk membeli, dia tengah baca benda lain. Tapi orang kan lama-lama akan lihat branding tersebut dan dia akan adapt dekat minda dia, walaupun dia tengok, dia tak baca ke apa, dia dah tengok branding tu. Alright, is to actually increase your brand punya credibility. So that is one of the platform yang kita boleh push juga. But if let's say a basic business yang tak ada brand langsung pun, kita punya advice adalah ada banyak aplikasi-aplikasi dekat luar sana tu which is free, which actually you can create your brand. Pakai AI create branding pun dah ada dah. I think if I want to talk about it, ada banyak lah
Alright, tapi bolehlah singgah booth kita boleh bagi tahu what are the self branding yang you boleh buat, and also macam mana nak cantikkan branding you. And paling important dekat branding ini adalah consistency. Branding is all about consistency. Kalau kita tengok branding contohnya apa phone Apple ke apa ke iPhone kan, ada tak Apple tu bertukar daripada version 1 hingga version sekarang ni? Tak. Apple yang kena gigit tu macam tu je lah sampai hari ni. Betul tak? Tak tukar warna, tak tukar apa pun. Dia tak adalah versi 2 ni tergigit banyak sikit. Tak ada. Tergigit separuh ke, tak ada. Branding is a simple branding. But it's about consistency of registering that brand tu on people's mind. Okay? Tak payahlah apa ni nak letak branding I ni betul-betul nak striking colour lah dan sebagainya. Look at the global brands. Alright, global brands ni dia tak start pun dengan striking colours. Mostly almost silver, black or even white je. So that would be my take on the branding lah. Kita akan bagi advice, don't worry. That part tu kita settle. Nak bagi pakai AI dan sebagainya semua tu kita akan train. Cuma customer yang dah nak credible lagi kan branding tu, kita ada platform yang kita boleh push tu. Baik, contoh macam Suria Pest Control yang Berhad. Kalau anda cari dekat Google Map, dia complete lah, ada alamat dia, business hour, website. Tapi part yang menarik itu ialah bahagian Q&A, ada question and answer. Do you handle bats? Answer dia dah ada kat situ. Yes, we do handle bat problem as well. FAQ lah, frequent asked questions. Betul. Dan senarai services dia panjang, maknanya merangkumi pelbagai, termasuk review pun ada yang paling latest 2 bulan lalu. Dan ratingnya saya tengok daripada sini 4.9, which is good. So mungkin 5%. Dinesh boleh kongsikan the journey tu, perjalanan tu daripada sebelum dan selepas, berapa lama masa nak ambil boleh establish sebaik seperti ini dalam Google Maps sebagai contoh. Okay, I just want to talk about the keyword tadi. Sebelum itu masa COVID tu pest control my business memang dah drop. And then kita ada tukar kita punya keyword. Semua keyword I message to my TM helper. I told him, bro, change everything to COVID. So we that time do sanitation, do the infection service. And from that keyword itself, our business dah memang like kita dah cover loss tu. Yang cover loss dalam masa setahun itu, kita dah cover dalam masa 3 bulan dah. Sebab tukar keyword saja dengan help of Uni5. Atas tu dia punya main ialah pest control service. Ya. So macam-macam lah. Termite, ada home inspection, bat, flea, spider, bee examination. Dan salah satu daripada keyword tu ialah disinfection service. Ya. So proses tu berapa lama? Masa awal join DMS sampailah sekarang, berapa lama masa dia ambil supaya nampak ada kesan booming kat situ? Sebelum ni I start do branding dalam Google dan Facebook tu lepas I habis baca SPM. Oh, I see. Ya. SPM? Ai, dah lupa lah 2010 okay. kan. Saya dah lupa. Oh. And then tu I tak berapa into my family business and I went to pursue my studies as a chef. Okay. And after working as a chef, I went to Singapore. I working there nearly for 5 years. I came back to Malaysia due to COVID. Then after that, I saw my father business was like going down and down. Then after that, introduced them about this thing. Then only I go into Facebook, promote. Took very long journey as well. Memang dari dulu kita I dapat inquiry pun customer sehari, 1 hari 2, 3 customer saja. Lepas dengan Uni5 DMS tu, I bought another phone because I can't handle customers. Really. Dan itu keyword antara salah satu yang keyword Uni5 plays Business tolong. big. Tapi ada banyak juga lagi, ada e-commerce hub, ada cloud storage. So antara lain you utilize juga ke atau No, hanya I macam mana? only take DMS only. Okey, jadi mungkin untuk Kelvin sendiri, mungkin untuk orang ramai yang belum tahu tentang untuk DMS ini sendiri, apa dari segi bantuan di bawah DMS yang boleh dikongsikan kepada diorang? Okay, so di bawah Digital Marketing Solution ataupun lebih dikenali sebagai DMS, apakah bantuan? So bantuan yang kita akan beri pada customer, okay, number 1 is consultation. Number 2 is untuk buatkan marketing customer end to end, kita akan propose. Macam yang cakap tadi, kita akan study dulu pasal bisnes tersebut dan kita akan bagi consultation pada customer dan kita akan buatkan graphic design tu. Tapi kita akan minta lah details daripada customer dulu.
Contohnya kalau let's say you jual nasi lemak, bagilah gambar nasi lemak tu. Lepas gambar nasi lemak tu kita akan tanya berapa. Yes, okay. So kita akan tanyalah berapa harga nasi lemak tersebut. Di mana kalau let's say dia kata RM10. Okay cik, RM10. Tapi dekat area cik ni kan, ada ramai orang jual RM9, 90 sen, RM8 tau. Cik rasa laku ke? Tak apa, I just still nak stick kepada RM10. Okay, so ini adalah info dapat daripada customer. Tapi you see how kita buat marketing. Contohnya, lepas tu kita buat grafik. Sebab orang ni akan tertarik kepada grafik. First thing yang orang tengok adalah grafik. So, macam mana kita nak buatkan grafik yang menarik? Contohnya kita akan bincang dengan customer. Boleh tak nasi lemak yang kedua customer beli RM5? So sekali orang datang tu bukan nak makan nasi dapat RM10 je, dapat RM15. So customer tu okey lah, boleh lah, dah dia datang kedai kan. So if the second purchase tu dapat RM5. So kita akan, kalau orang tengok advertisement macam tu, 2 for 15 contohnya. Itu lagi menarik. So kita akan tukar the entire grafik. Lepas tu this way kita akan tolong dia lah buat grafik. Lepas tu copywriting. Copywriting ni kena orang kata kena lekat dekat hati lah. Kan? Kalau tak orang swipe je ataupun orang scroll je kan. So kita akan make sure penulisan tu creative enough to capture orang punya mind. Alright? So that one kita akan tolong. Satu lagi, kita juga akan tengok dia punya campaign end to end. Okay, dekat pengiklanan ni, pengiklanan ni subjektif sikit. Kalau let's say kita runkan satu ads hari ni, contohnya awareness dia tak adalah banyak sangat. Okay, apa kita akan buat? Kita takkan habiskan the entire period. Contohnya kita nak iklankan 2 bulan kan. First week tu kita run. Tengok berapa orang yang akan tengok, contohnya berapa leads yang masuk ataupun berapa comments dan engagement yang masuk. Kalau let's say customer tu kata, oh I tak dapat banyak lah, that means something wrong somewhere. Kita akan relook balik. Mungkin grafik, mungkin copywriting, mungkin lokasi yang kita target tu mungkin tak betul dan sebagainya. So kita akan ubah. So tak adalah lepas habis campaign baru kita tune balik campaign tu. Lepas 2-3 hari pun kita akan monitor. So the tracking and optimization lah orang kata kan, kena ada. So that part pun kita akan bantu juga. On the other words, itu dekat kalau kita nak pergi Facebook, Insta dan Rev Media dan sebagainya. Tapi dekat Google ni, on top of that kita akan bagi tahu customer tentang USP, unique selling point dia apa, and kita akan make sure customer bagi benda tu kat kita. Dan satu lagi, kita akan buatkan keyword. Keyword macam Dinesh ni banyak kita punya consultation kepada mungkin business dia, dia benefit secara keyword. Alright? Orang akan cari dia pasal keyword. So, and plus I nak highlight dia satu lagi dia buat tu, dia kena peka kepada perubahan-perubahan yang kita alami sekeliling kita. Alright? So, tak bolehlah masa COVID tu, dia nak asyik buat pest control je. Orang akan kata, tak adalah anai-anai masa COVID ni kan. Sebab aku selalu kat rumah. Sebab aku monitor rumah aku ni memang tak ada anai-anai. Sebab tu keyword anak-anak pun COVID juga. Anak-anak pun COVID betul. Okay. So, dia kena peka kepada perubahan. So, kalau let's say sekarang ni musim COVID, macam mana I nak ubahkan bisnes saya untuk sesuaikan diri. Okay, untuk promote. Ada juga orang come up with package COVID lah, dan sebagainya. So, you have to be creative. Kalau tak kreatif, minta kita tolong. Kita akan cuba untuk tolong anda macam mana kita nak kreatifkan pemasaran untuk bisnes tersebut. So ini adalah a few things yang kita buat untuk customer dan but not dekat situ saja, kita akan launch dengan TikTok tak lama lagi. Okay, so hopefully by end of this year, alright. So di mana benda ni bukan suspend lah, boleh bagi tahu sikit lah Tease sikit. Bagi teaser sikit. Contohnya kalau you ambil package dengan Unify, kita akan buatkan content terus untuk customer. Video content terus untuk customer-customer yang bagi tahu tu yang shy, benda-benda tu semua kan. I tak boleh lah, TikTok ni Gen Z lah, budak 20-an boleh buat lah kan. I rupa pun tak ada kan, cakap pun tak boleh. Macam mana I nak promosikan produk saya? Tak apa. Tak apa encik, kita buatkan untuk you. Kita akan pakai kita punya internal influencer ke apa ke semua tu, kita akan buatkan.
kita ada internal talent juga sebab TM ni kita ada berpuluh ribu staff kita. Ada yang cantik-cantik pun ada, yang handsome pun ada lah kan. So kita akan pakai internal talents kita untuk promotekan customer punya product and service. Alright, so tak payahlah pergi cari influencer dulu kan. Kalau dia nak, let's say kalau dia tak puas hati, dia nak cari influencer, bagi kat kita pun boleh juga. Tapi buat first level ni, that is something that we're going to try for end of this year juga. But something that is more interesting, dengan adanya grant digital buat masa ni kan. So daripada grant digital PMKS Madani. Alright, so because kita TM Unify Business adalah TSP, Technology Service Partner yang dilantik oleh kerajaan daripada MDEC. So disalurkan grant untuk beri kepada usahawan. Okay. So melalui package DMS yang tuan-tuan puan-puan ataupun customer, SME customer ataupun PMKS langgan dengan kita, you can get 50% rebate. Contohnya saya nak advertise pasal bisnes saya. Saya nak package kita start from 50 up to 200. 50, 100, 200. Senang ingat. 50, 100, 200. Okay? Kalau ambil package 200, bayar 100 je. Kalau ambil package 50, bayar RM25 je sebulan. That means I invest RM50 tapi I dapat value RM100. Sebab kerajaan akan subsidizekan melalui grant 50%. So grant tu tahun ni sahaja kan? Grant ni baru start. Oh, I see. Baru start. SME dah boleh start untuk apply benda ni melalui kita. So kita yang akan kumpulkan semua dokumen-dokumen. Ada jugalah dokumen-dokumen yang you need to have. Sebab kena valid business kan. Yang tu memang kita akan kumpulkan application tu daripada customer and kita akan applykan on behalf untuk customer untuk dapatkan grant ni. So banner tu, banting tu pun di belakang you juga tu. Tengoklah up to 5,000 So katakan you boleh dapat up to 5,000 ads credit ataupun duit untuk mengiklankan saja bisnes anda. And 5,000 is a lot of money untuk buat iklan. Okay? I pakai 5,000 ni, I rasa I boleh cecah sampai 1 juta orang tahu pasal produk saya. So this is the time that you can maximize this grant. Sebab kalau let's say I invest 5,000 je ads credit saya. Tapi kalau saya sekarang invest 5,000 dengan grant, kita akan applykan matching grant, double up. Lagi 5,000 kita akan dapatkan grant ni untuk customer. So total advertisement yang customer dapat bernilai 10,000. So that's the beauty that we are having this grant ni. So ini boleh sekarang. Siapa yang datang ke Unify Business sekarang boleh dapatkan. Boleh. Okey, mana-mana yang dengar tu boleh nanti lepas ni terus ke booth Unify Business, serbu ramai-ramai, dapatkan grant digital PMKS Madani ni. Bukan tipu atau main-main ni, benda yang tak reality. main-main. Tak main-main. Play, no play. Ini reality yang sokong oleh kerajaan. Inilah masanya. Letak 5,000 dapat 10,000. Letak Double. 500 dapat 1,000. Macam tu lah, double up. Tapi mungkin yang tak sertai Unify Business lagi tanya, mungkin apa probability jaminan kalau kita sertai ini, jaminan probability untuk meyakinkan perniagaan mereka tu berapa mungkin? Boleh kongsikan. Meyakinkan perniagaan macam mana tu? Probability kalau kita join, macam mana benda ni boleh 100% sukses. Sukses. 100% dapat grant ke? No, I mean bila join the DMFS, so okay. The rate of growth tu memang 100% ke? Okay. So kita bukan cakap biasa-biasa je. Kita bawa living example. Sebab tu kita bawa Dinesh. Alright, so this is really not just on kita tak bayar dia apa ke nak bagi tahu cakap macam ni tak ada tahu. Tak. Memang Dia customer yang dah travel dengan kita quite long. And dengan DMS ni sebab dia pun berani cakap hari ni sebab benda tu betul-betul bagi dia manfaat. Alright. So that is why I kata benda ni jaminan 100% yang kita akan bagi 1 juta customer, kita tak cakap macam tu. Alright. Tapi apa yang kita akan cakap adalah kalau Cik daripada kategori C punya customer tu, kita akan make sure branding Cik kalau 100 orang tahu, mungkin dah 500 orang tahu. Okay, kalau kategori B, you dah ada Facebook semua tu, kita akan make sure mungkin ada campaign yang berlainan juga kita ada. Ada campaign untuk awareness, untuk orang tahu pasal produk saya. Ada campaign untuk engagement, I nak orang komen terus.
Ataupun ada juga campaign yang kita run untuk lead generation. I nak orang WhatsApp I terus. So this one kita akan run untuk customer. So at the end kita akan bagi dia report. Cik tengok melalui campaign yang kita buat ni, cik bayar RM50 sebulan tu, contohnya berapa ribu orang yang dah tengok iklan ni. Nombor dua, berapa ribu orang yang komen ataupun berapa ratus orang yang like ataupun yang komen dalam Facebook ataupun that particular social media. Ataupun kita akan bagi tahu berapa leads yang masuk. Cik tengok sini kalau cik tapi leads ni you boleh pakai FB Messenger ataupun WhatsApp sebagai conversion lah. Tapi kita boleh track sebab orang klik link itu pergi pada WhatsApp. Okey. Satu lagi, kalau orang masuk kedai dah nak beli, kita tak menjanjikan conversion. Yang conversion tu depends on quality barang ataupun quality service. Yang ni I think I akan bagi penekanan jugalah pada SME. Make sure the service ataupun produk quality yang SME jual ni, make sure it's reliable. Jangan orang datang, lepas tu kalau let's say orang dah tanya, lepas tu you tak post ataupun tak layan. Customer, so that is the quality of service tu kena top notch lah, kena bagi quality yang baik. I think teenage pun alami benda tu juga. Kalau dia pada satu customer a day dapat tu, tiba-tiba dapat 15-20 customer message dia akan layan customer tu. Dia akan layan customer tu, bagi tahu servis dia macam mana. Malam sampai pukul 3 pagi pun ada customer juga message. Layan juga. Layan juga. Kadang-kadang I pun tidur lambat. Customer panggil pukul 3 pagi. Bro, rumah atas saya ada siling ada tikus lah. I say okay, besok office akan call. So quality of service also plays a very important role dekat sini. Ya. Tapi benda tu mana Unify Business ni akan monitor, mana advice SME, Yes. please reply, pastikan your service, your rating. Kita akan bagi performance report. Dari segi engagement dia berapa banyak, likes dia dapat berapa banyak, orang yang WhatsApp tu berapa banyak. Tapi yang maintain dekat back end ni, maintain yang dapat WhatsApp ni kena dekat phone customer lah. I tak adalah jawab on behalf untuk customer. Hello, I Teenage tau. I ni buat pest control, lepas tu I contact Teenage. Teenage ada orang call I ni. Bukan macam tu customer akan contact directly pada Teenage, contohnya kan. So customer contact direct pada Teenage. It is Teenage punya responsibility to ensure that, okay, I ada servis ni betul. I send you my brochure. Ini adalah testimoni pasal saya. So bila saya nak datang rumah cik nak buat pest control lah, cik nak servis apa? Ini pricing saya. So build that trust dengan customer. Ya betul kalau kita nak tambah. Tapi saya nak tanya jugalah sebab Tina sebut kat awal tadi. Dia kata lepas habis mengaji, dia pergi Singapura bekerja. Lepas tu tak berminat-minat sangat dengan perniagaan ayah ni. Sekarang ni baru betul-betul pergi aktif. So kehadapan ni rasa memang you're going to like own the business for very long time ataupun I want to grow more bigger. Ke nak buat another business sebagai chef? That one is another plan also. Okay. Yang itu pun mesti, itu confirm. That one is another time lah. But my one I try to establish to another state. So far we are doing Penang, Kedah, Perlis, Selangor, I was telling right. Maybe we want to extend to Johor to go more wider. that's about because of the success marketing program is what makes you want to stay. For example, just now I told you that is 10 customers sebulan, and then we grow to 1,000 customers monthly service, which is monthly 1 month we are doing 1,000 customers, more than 1,000 customers per month. That one which is contract customers, even like one time job semua tak kira lagi. Yeah. Kalau macam tu, ada tak keadaan-keadaan yang mana Teenage bila orang call, tapi Teenage terpaksa tolak? Saya minta maaf sangatlah, penuh tangan dia, ramai ada. sangat ni. Ada banyak kali. Ada, dari Johor banyak. Oh, Johor. Dari Johor banyak. And from Singapore as well. Because my colleague right dari Singapore, mereka pun bagi number saya. I say bro, I tak boleh masuk Singapore lah bro buat service. Punyalah membantu Unify Business ni sampai terpaksa tolak ya. Yeah. Sampai terpaksa tolak orang punya ni. Okey, mungkin boleh kongsikan juga Teenage apa perusahaan perniagaan-perniagaan di luar sana yang ketinggalan ataupun missing out kalau mereka tak menjadi ataupun tak sertai Unify Business ni. For me, important untuk perniagaan bagi digitalize your company. Because we are living in a modern era, right? Everybody got smartphone. Everybody are using computer daily. By digitaling your company, memang akan bantu company anda lah. Jangan takut, Unify memang dah.
Man, Mungkin- mereka tak payah saya tahu. Bagi tahu macam ni. Saya memang bagi tahu. Dan saya nak tanya jugalah sebab saya tengok kat Facebook Surya Pest Control ni. Adalah video video reel satu ni. Yang ni yang Unify Business buat ke? Tak, ini I buat sendiri. Oh, I see. So itu come from training? No, this one I just learn for myself. Oh, I see. Sekarang kan semua ada kat phone. I pakai CapCut. Kita pun buat tahu CapCut bawah TikTok. So, Yalah, I mean, kita pun nak kena belajar lah lepas ni. Betul. Okey, lepas ni kita ada sesi Q&A. Kita akan buka ruang untuk anda bertanyakan soalan kepada kepada mereka berdua. Tapi sebelum tu mungkin sedikit harapan lah daripada Kelvin untuk menyerulah orang ramai sertai Unify Business, bantu mereka transformasi perniagaan mereka. Okay, so a few pesanan daripada Unify Business lah. Jika anda keliru ke ataupun tak tahu next step ni I nak buat apa sebenarnya, kan? So jangan don't do it alone. Kan? Don't try to do it yourself. Kalau tak tahu tanya. Kan? Seek for help. Jangan risau, kita bukannya kata okay you kena ambil plan I baru I kongsikan, tak ada. Sebab ilmu ni yang kita tahu ni kita kongsikan dulu. Okay, kalau cik nak ambil plan dengan kita ke tak ada ambil plan pun tak apa. Tapi apa yang kita nak buat dekat sini adalah untuk membantu SME untuk digitalisasikan perniagaan. So kalau SME tu kata kalau soalan tu still dalam minda ni, kenapa saya perlu mendigitalkan perniagaan? Itu jawapan yang simple I boleh bagi. Sebab orang sekarang ni they are living in a digital era. Kita hari-hari bangun, first thing yang kita tengok adalah handphone kita. Kalau let's say you bangun, tiba-tiba tak ada wifi kat rumah ataupun data tak ada dalam phone, apa kita akan buat? Itu lagi teruk daripada tak ada air. Betul. Ada air pun boleh tahan lagi. Tak ada air, tak ada problem. elektrik pun tak apa. Tapi internet ni kena ada, kan? So itu ini hari ni nak kena beritahu juga. Ada sahabat saya datang daripada head daripada Unify Business Penang. Dia ada tawaran juga yang dibuat dekat booth dia untuk Uni 5G. I pun baru ambil phone kat dia juga. Unify 5G. Free one phone. So kita boleh tanya coverage kat Penang macam mana? Padu. Terbaik. Unify 5G. Jangan subscribe dulu, tanya dulu. Tanya dulu, ada tak coverage kat area ni? Check dulu, dia akan tunjuk berapa download speed. Boleh sampai 800 meg, 700 meg 5G. Okeylah, lepas tu baru langgan. Alright? Sebab I dah sendiri pakai. Memang daripada dulu sampai sekarang banyak improvement pasal Unify 5G. Alright? Memang download, upload, pergi masa dekat kereta api ke, kapal terbang tak ada lah. Itu tipu lah kan. Tapi kalau dalam kereta api ke atau traveller kereta, pagi tadi I datang dari KL, datang sini, layan jugalah sementara pandu kan. So adalah YouTube yang I buka tu, tak ada pun lag. Tak ada lag, memang high definition lagi kan. So I feel Unify 5G is Unify Mobile is really is good lah now. Alright. So ada promosi juga. Package pun I rasa is one of the cheapest. Sila ke booth kita nak dapat tahu harga tu. Okay, coming back to DMS pula. Sikit lah bagi sana kan. Okay. Digital Marketing Solution ni, I rasa if come to our booth, talk to us, ask us what can we do for you. Alright. Consultation kena ada dulu. Kita akan tengok bisnes tuan-tuan dan puan-puan dan kita akan bagikan advice macam mana nak growkan lagi. Okay, dari segi Facebook ke Insta ke ataupun platform-platform yang lain, macam mana kita nak iklankan supaya kita nak tarik orang ramai untuk mengenali brand saya ataupun untuk membeli produk ataupun untuk war-warkan pasal servis saya. Okay, so with that I think itulah pesanan yang nak berikan. So Unify is always your rakan digital pilihan anda. Alright, thank you. Okey, terima kasih Kelvin untuk kata-kata tu. Mungkin sekarang ada persoalan daripada ruang di bawah, mungkin ada boleh angkat tangan dan kita akan bagikan mikrofon kepada anda. Ya, sekiranya ada sebarang persoalan berkenaan dengan kaedah untuk mendigitalkan bisnes anda dengan produk yang ditawarkan oleh Unify Business, boleh angkat tangan, kita akan bagikan mikrofon dan boleh tanyakan soalan anda. Sekiranya ada? Ada? Abang? Kakak? Kot lah nak pakai Unify Business ni, nak tanya apa lagi sebelum nak langgan terus ataupun mungkin soalan lain? Ada dah pergi booth kot. Dah pergi sampai booth dah. Oh, terima kasih. Ya. Booth di belakang sana, Unify Business berada bersebelahan dengan booth Kuscorp daripada agensi-agensi yang lain.
Dan habis juga tanyakan soalan dan juga maklumat lanjut di sana. Betul. Kalau tak boleh tanya dekat sini pun boleh terus layari laman web Unify untuk tanyakan soalan dan di situ bolehlah akan ada yang layan juga kan nanti? Ya, boleh. Okey. Baik sekali, Saya kira- kalau kita buka untuk yang terakhir, kalau ada? Ada? Baik. Mungkin itu saja untuk waktu ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Betul. kedua tamu kita. Terima kasih Tinesh. Thank you very much. Terima kasih Encik Kelvin. Thank you. Banyak persoalan yang terjawab untuk waktu ini. Bukan saya soal Unified Business secara spesifik tapi juga marketing, digital marketing era Betul. yang kita berhadapan dengan sekarang ini. Dan kami sendiri pun dapat belajar benda yang baru yang Ya. kami tak dapat belajar sebelum ni. Biasa 10 soalan standard. Kali ini tak ada soalan standard. Kami tanya aja, tak apalah. Tak ada FAQ kan? Ini memang ditanya apa dia mau tanya, dia tanya aja kan? Betul. Apa yang terlintas kita tanya je. Okey. Okey, jadi sekali lagi terima kasih diucapkan kepada Encik Kelvin Ya. dan juga Tinesh. Berikan tepukan untuk Tepukan ke mereka.